Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhika wa li'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Na'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa du'a ilal huda wa dalalah alal khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi lillahi ta'ala. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Yang dihormati para pegawai, ahli jawatankuasa dan sukarelawan Masjid Negeri Sultan Ahmad I, Kuantan, tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, muslimin muslimat, hadirin hadirat, tuan-tuan puan-puan, mudah-mudahan dirahmati Allah sekalian. Pada malam ini kita akan membicarakan satu tajuk moga-moga bermanfaat, iaitu Tahun Duka Cita. Malam ini kita memasuki 27 Rejab. Secara tradisinya, kebiasaannya akan diadakan peringatan Isra' wal Mi'raj. Namun secara umum para ulama masih berselisih pendapat bila ianya berlaku. Kata Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah, ada 10 pendapat ulama bila berlaku Isra' Mi'raj. Imam At-Tabari mengatakan ianya berlaku sejurus Nabi dilantik jadi Nabi, terus bawa Isra' Mi'raj. Kata Imam Al-Qurtubi, ianya berlaku 5 tahun selepas Nabi dilantik sebagai seorang Nabi. Begitu juga ada yang mengatakan ianya tidak berlaku pada bulan Rejab, tapi ada yang kata bulan Ramadan, ada yang kata Syawal, ada kata Rabiul Awal, ada kata Rabiul Akhir. Itu pendapat yang pelbagai. Namun jumhur, seperti mana yang disebut oleh Al-Mansufuri, Isra' wal Mi'raj dipersetujui berlaku pada 27 Rejab, tahun ke-10 kenabian. Berlepas diri kita daripada membahaskan bila ianya berlaku, kerana ianya adalah peristiwa yang direkodkan dalam Quran, maka kita beriman kewujudan peristiwa ini. Sememangnya Isra' wal Mi'raj adalah kisah yang sangat luar biasa, yang mana antara objektif Allah mendatangkan Isra' Mi'raj kepada Nabi ada 3 objektif. Pertama sekali litasbit, yang kedua litakrim, yang ketiga lil isti'dal al-quwwah. Pertama litasbit, untuk nak mengukuhkan kedudukan Nabi ataupun nak memantapkan semangat Nabi. Yang kedua litakrim, untuk memuliakan Nabi sebagai makhluk pilihan Allah, al-Mustafa, the chosen one. Yang ketiga lil isti'dal al-quwwah, nak menyiapkan kekuatan jasmani, rohani, akli untuk Nabi nak menjalankan kerja-kerja kenabian. Sebab itu Isra' wal Mi'raj kita bahagikan kepada 3 fasa. Fasa peristiwa-peristiwa yang berlaku sebelum Isra' Mi'raj. Yang kedua, fasa-fasa yang berlaku semasa Isra' wal Mi'raj. Dan yang ketiga, fasa yang berlaku selepas Isra' Mi'raj. Untuk malam ini kita hanya bercerita fasa pertama, kisah-kisah yang berlaku sebelum Isra' wal Mi'raj. Adapun semasa Isra' Mi'raj yang Nabi nampak pemandangan yang bagai-bagai ketika berjalan bersama Jibril, itu nanti para asatizah ramailah akan berceramah tentang isu ini bermula malam esok, ramailah. Maka salah satu objektif Isra' wal Mi'raj adalah litasbit, untuk menguatkan jiwa Nabi dan juga untuk menghiburkan Nabi. Sebab itu ketika orang mengatakan Isra' wal Mi'raj ini adalah salah satu bentuk penglipu lara, ada orang marah. Macam mana Isra' Mi'raj penglipu lara? Sebab bagi orang Melayu, penglipu lara ni orang cerita dongeng. Tak, yang dimaksudkan penglipu lara, Isra' Mi'raj adalah cara Allah nak melenyapkan duka lara Nabi SAW. Sebab Nabi sebelum Isra' wal Mi'raj, Nabi berada pada satu fasa, dia panggil fasa kesedihan.
Amul Khuznun, year of sorrow, year of sadness, tahun duka cita. Nabi berada dalam keadaan yang sangat berduka cita. Jadi untuk Allah Ta'ala nak menghiburkan Nabi, nak melipukan lara Nabi, Allah datangkan dua peristiwa. Pertama, Allah mengizinkan sekelompok para jin masuk Islam. Ini Nabi betul-betul happy. Dalam keadaan dia bersedih, dia gembira dengan peristiwa ini. Pengislaman sekelompok jin ini berlaku ketika Nabi balik daripada Taif. Nabi singgah di satu lembah Nakhlah yang terletak di Makkah hari ini, dan Nabi duduk di situ untuk beberapa hari. Pada ketika itulah Allah telah mengizinkan sekelompok jin datang kepada Nabi, dan mereka dengar Nabi baca Quran dan mereka beriman kepada Islam. Faqara'a tilkal lailata minal Quran fastama'u jinnu min ahli nasibin. Maka dalam riwayat disebutkan Nabi baca Quran, maka datanglah sekelompok jin. Ada 7 jin. 3 jin datang daripada Haran, dan ada 4 jin datang daripada Nusaybin. Nusaybin ni jauh daripada Diyar Rabi'ah, satu tempat sekarang duduk antara sempadan Syria, Turki dengan Iraq sekarang ni. Begitu jauh jin. Dia tidak serupa kita jalan, dia atas angin saja. Wa kanan asma'uhum Hayya wa Hasa wa Masa wa Syasar wa Nasar wal Arad wa Ibyan wal Ahqam. Disebutkan dalam riwayat itu nama-nama jin itu Hayya, Hasa, Mesa, Syasar, Nasar, Arad, Ibyan, Ihkam. Detail namanya disebutkan dalam riwayat Ibn Mas'ud. Jadi peristiwa ini disebutkan oleh Allah dalam 2 surah, iaitu surah Al-Ahqaf dan juga dalam surah Jin ayat 1 sampai 15. Dalam Fathul Bari syarah Sahih Bukhari ada satu bab dipanggil Zikril Jin, cerita tentang jin. Kata Ibn Mas'ud, Nabi ketika nak pergi berceramah kepada jin ini, Nabi ajak ramai. Tak ada orang berani ikut. Yang ikut Ibn Mas'ud ya. Pergilah. Kata Ibn Mas'ud, khattali birijlihi khattan. Nabi sampai satu tempat, Nabi buat bulatan. Ini amalan pendekar zaman dulu, tapi ini Nabi punya amalan. Nabi buat satu bulatan. Nabi kata, wahai Abdullah bin Mas'ud, mau duduk dalam bulatan ni jangan keluar. Ini amalan pendekar kita dulu. Mu jangan keluar, berdiri sini, ha huna, berdiri sini sampai aku balik. Amda mu nampak senyap, buat tak tahu saja. Maka kata Ibn Mas'ud, saya pun berdiri situ dan saya tengok Nabi melangkah keluar. Nabi handal, dia keluar. Kemudian aku melihat jin yatatawwarun, bangkit ramai menuju ke arah Nabi, sehingga aku dah tak nampak Nabi sebab terlampau ramai sangat. Dan aku tengok Nabi berbual dengan perbualan yang agak panjang. Kemudian Nabi datang kepada aku, ja'ani, dia datang dah dekat dengan waktu subuh. Tanya pada Nabi, siapa mereka ya Rasul? Nabi jawab, tu jin Nusaybin. Mereka datang mengadu masalah dan berdakwalah kepada mereka. Cerita ni panjang, saya tak berajak nak cerita jin ni sangat pada malam ni. Masjid kita ni tak sesuai cerita jin banyak-banyak kali sangat. Sekarang tuan-tuan tak jumpa pintu keluar ke, ya? Banyak sangat jin masjid ni. Jadi pertama yang Nabi hiburkan adalah pengislaman jin. Kita tak fokus ke inilah, lain tahun lah kita cerita pasal jin ni. Peristiwa kedua yang Allah datangkan kepada Nabi untuk melipuhkan lara baginda, menghilangkan duka citanya, adalah peristiwa Isra wal Mi'raj. Kenapakah Nabi kena dihiburkan, dan apakah perkara yang menyebabkan Nabi bersedih? Nabi bersedih ni, kata ulama, dipanggil tahun duka cita ini, berlaku tahun 619 Masihi, 10 tahun selepas Nabi dilantik menjadi Nabi secara rasmi. Tahun duka cita. Yalah, macam kita pun tahun 2020 tahun duka cita juga bagi kita lah.
Orang yang berniaga sedak dah tak berniaga lagi. Orang yang kerja pilot peterbang jual laksa kedah sekarang, dia jadi tahun duka cita, banyak duka cita. Jadi setiap manusia dalam hidup dia ada ups and down dia, dan Nabi pun ada tahun tu tahun dia betul-betul down. Kenapa Nabi bersedih? Pertama, kata ulama, kerana kewafatan insan yang sangat dia kasihi. Nombor satu yang meninggal adalah Abu Talib. Abu Talib meninggal pada bulan Rejab tahun ke-10 kenabian. Ada pendapat mengatakan bulan Ramadan, ada yang kata 3 hari sebelum Khadijah wafat. Ini macam-macam pendapat, tapi yang penting Abu Talib meninggal dulu. Apa sebab Nabi sedih Abu Talib meninggal? Tuan-tuan sekalian, Nabi sedih Abu Talib meninggal sebab pertama sekali Abu Talib ni tak sempat mengucap. Hak tu Nabi galak sangat. Dia rasa, Allah ngapalah tak berjaya nak mengislamkan Abu Talib ini. Abu Talib ni tuan-tuan, dia jaga Nabi macam anak sendiri. Bukanlah Abu Talib ni tak ada anak, dia ramai anak. Talib, Aqil, Ja'far, Ali, Tulik, Fakhitah, Jumanah, Raitah, 8 anak. Ramai-ramai pak saudara, mak saudara. Abu Talib je yang sudi jaga anak saudara ni, yatim piatu ini. Dia ramai pak saudara, Harith, Zubair, Hamzah, Abu Lahab, Hamzah Ka'bah, Rida, ramailah dia pak saudara, mak saudara dia ada 13. Ada 12, hadiahnya nombor 13. Abu Talib lah yang jaga Nabi pada kecil. Dia ni tua pada Nabi, tua sangat, 35 tahun lebih tua pada Nabi. Asalnya Nabi dulu duduk dengan, lepas tak ada ayah, duduk dengan mak hantar duduk dengan Halimah As-Sa'diyah. Duduk 2 tahun plus 2 tahun, 2 plus 2. Kenapa 2 tahun plus 2 tahun? 2 tahun dia duduk, lepas tu dia balik ke mak dia tengok dia sesuai duduk di kampung lagi, hantar duduk di kampung. Lepas faktor keselamatan pembelahan dada, pulang balik kat mak. Dia pandai begitu sajalah. Bila duduk dengan mak meninggal umur 6 tahun, Aminah meninggal, duduk pula dengan Tok Ki. Lepas duduk dengan Tok Ki, duduklah pula dengan Abu Talib. Dan Nabi paling terkesan dengan Abu Talib ni adalah dialah satu-satunya orang yang backup Nabi begitu kuat sekali. Dia bela Nabi kalau sahabat-sahabat lain. Kata Aisyah radhiyallahu anha, mazalat Quraisyun ka'atan hatta tuwfiya Abu Talib. Orang-orang Quraisy memang lembek nak ngacau Nabi ni selama mana ada Abu Talib, dan mereka jadi action semula lepas Abu Talib meninggal. Hadis riwayat Al-Hakim. Mana Abu Talib ni dia label paduka ayahanda. Bukan abang long kawasan, paduka ayahanda. Salam cium cincin ni tinggi, orang memang hormat betul pada dia. Penuh sekali orang Quraisy malu-malu jumpa jugalah, sebab dah merasakan Nabi ni jadi ancaman kepada keharmonian. Datanglah puak-puak Quraisy jumpa Abu Talib. Mula-mula dia kata, wahai Abu Talib, kita ni dah tak harmoni lagi antara kabilah. Dulu kita aman, damai, tenteram. Datang anak saudara awak ni bawa ajaran pelik-pelik sangat. Orang kita dah berpecah ni. Dia jual modal suara rakyat lah, akar umbi lah, benda-benda tu standard lah. Orang nak mendapatkan benda-benda alasan ni, dia guna suara akar umbi lah. Abu Talib tak layan. Datang lagi kali kedua, dia kata, bang, kita orang tahu awak sayang sangat ke Muhammad ni. Ginilah, kami gantikan Ammarah ibnul Walid. Dia ni satu orang muda, puak kita juga, rupa dia pun lebih kurang, akhlaknya pun lebih kurang. Ambillah dia, bagi Muhammad je kita orang. Tak ada kata pergi balik. Kali ketiga datang Abu Talib, awak kalau tak buat sesuatu pada anak saudara awak ni, jangan menyesal. Kami akan ambil tindakan yang awak akan menyesal nanti. Dia dah start urut. Abu Talib pun lantas beritahu Nabi, ya bani akhi, wahai anak saudaraku, inna qaumaka qad ja'uni faqalu kadza wa kadza.
wahai anak saudaraku, tadi pok-pok kita datang cerita pasal awak macam itu, macam ini, itu, begitu, begini. Faqalu kaza wa kaza fa abqi alayya wa ala nafsika. Jadi aku ni cuma nak pesan awak jaga diri awak sajalah, jaga diri elok-elok. Wala tuhammilni minal amri ma la utiqu ana, dan janganlah engkau bebankan aku dengan satu masalah yang sampai satu peringkat aku tak mampu nak tanggung lagi. Aku makin berumur, makin tua, tak seperti dulu. Jadi koho-koho lah. Sampai kata Abu Talib, puak-puak ni janji macam-macam ni, nak lantik awak jadi raja, Raja Mekah, lantik awak jadi raja. Ada nak bagi harta, ada nak bagi anak perempuan hak lawa-lawa, supaya awak jangan dah buat-buat ceramah-ceramah ni, awak meracun pemikiran orang ini. Apa Nabi jawab? Ya ammi, wahai pak saudaraku, law wudi'ati syamsu fi yamini wal qamaru fi yasari ma taraktu hadzal amra hatta yuzhirahu Allah au ahlika fi talabi. Wahai pak saudaraku, kalau matahari letak di tangan kanan saya, bulan letak tangan kiri saya takkan tinggalkan kerja agama ini sampai saya menang atau saya mati terus, saya binasa kerana kerja ini. Ini hadis riwayat Baihaqi. Mana Nabi kata, setakat nak bagi jawatan, naik pangkat, dapat gelaran, dapat harta, apa sangat berbanding matahari dan bulan. Saya kalau ada matahari dan bulan pun saya takkan berhenti buat kerja ini. Lantas apa kata Abu Talib? Amdid ala amrika waf'al ma ahbabta. Ikut awak lah, kata Abu Talib. Ikut awak lah Muhammad, gilah, tak ada hal, buatlah kerja awak. Fa wallahi la usallimuka li syai'in abada. Aku takkan serahkan kau pada siapa-siapa sampai bila-bila. Oh ni Abu Talib dipem betul Nabi. Ikut awak lah, ikut awak lah, tak apa, kau jagalah awak, buatlah kerja, buatlah ceramah, pergi. Bani Hashim, orang-orang Quraisy marah betul. Lantas mereka buatlah tindakan yang telah mereka beri amaran sebelum ni kepada Abu Talib, iaitu mereka memboikot Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Boikot ni bahasa dulu, bahasa sekarang ni PKPD, Perintah Kawalan Pergerakan Diperketatkan. Peristiwa ini terjadi pada 1 hari bulan Muharram, 7 tahun selepas Nabi dilantik menjadi Nabi, atau tarikh tepatnya 15 Mei tahun 616 Masihi. Dia orang-orang Quraisy ni, dia boikot puak-puak Bani Hashim dalam 2 perkara. Pertama dalam ekonomi, yang kedua dalam bidang sosial. Dari segi ekonomi, orang Quraisy tak dibenarkan berjual beli dengan puak-puak dia. Maknanya orang Bani Hashim duit ada, tak boleh beli barang. Orang Quraisy tak nak jual. Yang kedua dari segi sosial, orang Quraisy tidak dibenarkan bernikah dengan Bani Hashim dan juga Bani Abdul Muttalib. Itu yang anak Nabi diceraikan sebab berkahwin dengan orang-orang Quraisy ini. Mereka juga tak dibenarkan berkumpul dan juga bergaul. Mana SOP zaman itu, dia duduk sama dia, kuarantin. Dan sampai peringkat mereka tak dibenarkan bercakap pun dengan puak-puak Bani Hashim ini. Dan deklarasi ini bukan sekadar perjanjian lisan, tetapi didokumentasikan di atas satu sahifah, satu lembaran yang ditulis perjanjian dan sumpah ikrar, dan sumpah ini digantungkan di dinding Kaabah. Setiap kabilah yang lalu akan nampak piagam ini. Serius boikot ini. Tapi kuasa Allah, piagam ini akhirnya hancur rosak kerana dimakan anai-anai. Akhirnya tuan-tuan orang Islam ketika itu sepakat duduk ramai-ramai di perkampungan Abu Talib yang kita kenal dengan Syi'ib Abu Talib. Mana Syi'ib Abu Talib ini? Ni lama tak ke Mekah, rindu betul ya. Syi'ib Abu Talib ni dekat dengan bukit atau Jabal Qubais. Jabal Qubais yang istana Raja, asrama Raja Salman itu, Raja Saudi itu. Dia ada dulu Bukit Khundamah, dah tak ada dah. Bukit Khundamah, Jabal Qubais. Dia kalau di sebelah timur Kaabah,
Bahasa mudahnya belah sa'i. Belah sa'i. Dulu kalau kita lepas pada sa'i, keluar pada Masjidil Haram, Safa Marwah, kita keluar di Marwah, luar tu terus ada kedai gunting India. Baris banyak ni dululah. Kita keluar saja nampak orang Malaysia ada pun panggil, "Botak gunting, gunting botak, botak." Dia suruh botak. Botak gunting. Ingat gunting mana? Gunting rambut. Gunting botak, 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 botak. Dia panggil kita. 10 riyal, kalau musim haji 30 riyal lah dia sembelihnya. Luar tu itu semua dipanggil sebagai Syi'ib Abu Talib. Semudahnya kalau tuan-tuan nampak yang perpustakaan tempat rumah kelahiran Nabi, itulah kawasan Syi'ib Abu Talib, kawasan itu. Ada rumah Khadijah dan rumah Nabi pun ada situ. Tapi rumah tu dirobohkan, dia buat tandas awam. Kenapa? Tuan-tuan pun tahulah apa masalahnya. Kalau buat rumah tu buat muzium, orang cium dinding rumah tu agaknya orang sayang sangat ke Nabi agaknya. Jadi lembah tu, seluruh kawasan itu milik toki dia, Abdul Muttalib. Dia orang besar Mekah. Lepas Abdul Talib meninggal, wilayah itu dikuasai oleh Abu Talib. Jadi balik kepada isu boikot tadi, semua orang-orang puak-puak gerabak Nabi diboikot, kata setengah ulama, hampir 3 tahun. Sehingga makan masa tu dah tak ada, ramai yang jatuh sakit. Tetapi tidak semua juga orang Quraisy, orang kafir Quraisy yang hati busuk, dah ada juga yang hati mulia. Antaranya Umar Al-Amiri, Amir bin Hazam dan ramai lagi. Mereka ni tidak Islam tetapi ada sifat kemanusiaan. Kawasan Syi'ib Abu Talib itu ada orang jaga apa semua, kawat duit macam kita lah gamaknya, ada rock block bagai-bagai. Jadi dia orang pun kesian, makan tak boleh, apa tak boleh. Jadi dia bawa unta, dia penuhkan makanan atas unta, diikat. Kemudian sampai depan pintu gerbang Syi'ib Abu Talib, dia pukul unta. Unta tu lari nono masuk pagar, lari rela, takut dengan unta mengamuk. Tu je cara hantar makanan, cara seluduk begitu sajalah. Mereka bantu. Jadi dalam suasana itulah Abu Talib ni sampai peringkat korban untuk anak saudara dia, sampailah dia jatuh sakit dalam suasana permulawan itu. Bila dia dah nak mati, dia dah tenat. Ada satu riwayat daripada Musayyib bin Hazan, ketika Abu Talib dah nak meninggal, datanglah Nabi, fawajada indahu Aba Jahl bin Hisham wa Abdullah bin Abi Umayyah bin Mughirah. Nabi datang, Nabi tengok dekat Abu Talib dah terbaring, sebelah ada Abu Jahal, sebelah ada Abdullah bin Abi Umayyah Mughirah. Ni dua-dua ni bukan Islam. Dia pandang Nabi, Nabi pandang dia orang dalam keadaan berani-berani. Nabi pun bisik ke pak saudaranya, "Ai ammi, wahai pak saudaraku, qul la ilaha illallah." Dia talqinkan, ucapkanlah la ilaha illallah, kalimatan uhajju laka biha indallah. Wahai pak saudara, tolonglah ucapkan perkataan ini. Kalau dapat ucap, saya bela pak cik di akhirat nanti. Tolong ucap je. Nabi bersungguh sampai last minit. Tapi sebab Abu Jahal dengan Abdullah Abi Umayyah ni ada keliling, terus potong je. "Ya Abu Talib, atarghabu an millata Abdul Muttalib?" Abu Talib, dengar orang cakap anak saudara, tak payah. Adakah awak nak buang agama tok kira awak, ayah awak? Ini nenek moyang kita sembah ni, takkan awak nak buang? Hatta qala Abu Talib akhir ma kalamahum huwa ala millati Abdul Muttalib wa aba an yaqul la ilaha illallah. Berlaku pertentangan, akhirnya Abu Talib memilih untuk berpegang dan setia dengan agama Abdul Muttalib. Nabi betul-betul kecewa sangat. Kalaulah Abu Jahal tak ada masa itu, selesai masalah. Masa itu pula ada Abu Jahal. Itulah penyebabnya Nabi ni sangat sedih, sebab Abu Talib ni orang yang dia sangat sayang. Ini punca dia sedih. Sebab kedua Nabi bersedih bila meninggal saja Abu Talib sebagai pemimpin, ketua Bani Hashim, maka yang menggantikan posisi Abu Talib, Abu Jahal.
Abu Jahal naik pangkat, dia mula timbalan, sekarang dia lah jadi bos besarnya. Bila Abu Jahal ganti jadi pemimpin, dia tukar semua dasar. Segala polisi yang dibuat sebelum ini dia tukar habis. Zaman Abu Talib, dia tidak kacau orang Islam. Maknanya walaupun dia pertahankan agama nenek moyang, orang Islam dia tidak kacau, dia ada kelonggaran. Sebab itu ada satu riwayat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dia dibenarkan buat masjid di Mekah masa itu. Ada satu orang bukan Islam nama Ibnu Daghina, dia ni ketua kaum Al-Qarrah. Abu Bakar pernah jumpa dia, dia kata kita orang ni payah sekarang ni, nak ceramah nak apa, permit tak ada, tauliah tak ada, jadi payah sekarang ni. Mana gaya? Niat nak keluar lah, cari tempat lain lah nak ceramah, tak malas dah duduk Mekah. Maka Ibnu Daghina ini atau Ibnu Daghina, dia bawa usaha jumpa dengan pemimpin Quraisy, atukhrijuna rajulan yuksibul ma'dum wa yasilur rahim wa yahmilul kal wa yaqri dhaifa wa yu'inu ala nawaibil haqq. Kata Ibn Daghina, sanggupkah kita menghalau satu orang yang banyak berjasa di negeri kita ini? Dia inilah orang yang bagi kerja orang yang menganggur. Dia inilah orang yang suka jaga hubungan silaturahim. Dia ni yang suka menolong orang lemah. Dia ni orang yang suka menjamu tetamu. Dia ni orang yang selalu menolong orang yang susah. Dia memuji Abu Bakar ketika itu. Lantas pemimpin Quraisy kata, okeylah, untuk Abu Bakar kita benarkan, tapi dia naklah menyembah Tuhannya di rumah dia saja dan tidak boleh keluar daripada kawasan rumah dia. Di mana rumah Abu Bakar sekarang? Di tapak Hotel Hilton sekarang. Kalau tuan-tuan keluar bab pintu 10, lama tak ke Mekah, lupa lah. Pintu 10 dekat dengan KFC Pizza Hut itu, di situ kan ada Hotel Hilton lama, sekarang ni Hotel Millennium namanya. Itu adalah rumah Abu Bakar, dan sampai sekarang masjid tu masih ada, tingkat atas sekali, Masjid Abu Bakar namanya. Jadi di situlah dijalankan usrah, ceramah, semayang di situlah. Artinya zaman Abu Talib dia longgar, dia tak ada masalah. Tapi naik Abu Jahal, tukar habis dasar. Mana-mana orang Islam yang dia ni asalnya hamba, memang dia akan seksa. Dan itulah yang cerita kita biasa dengar, Bilal bin Rabah dan bagai-bagai lagi. Itu semua zaman Abu Lahab. Zaman Abu Jahal, Abu Lahab. Abu Jahal ni tuan-tuan, ni satu kekeliruan ya. Bila sebut Abu Jahal, Abu Lahab, orang sering membayangkan ini semua pak saudara Nabi. Tak. Abu Jahal bukan pak saudara Nabi. Yang pak saudara Nabi Abu Lahab. Abu Lahab ni Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Memang adik-beradik ayah Nabi betul. Lahab ni maknanya menyala-nyala. Kalau Abu Jahal, tak. Abu Jahal ni Amru bin Hisham bin Mughirah daripada suku Makhzum. Dia bukan puak Bani Hashim, dia Makhzum. Dia asalnya nama dia sebenar Abu Hakam. Abu maknanya bapa, Hakam maknanya cerdik. Dia ni cerdik, bapa cerdiknya, kata orang faham. Memang sangat cerdas. Bayanglah punya cerdiknya, dia masa muda, masa remaja dah diizinkan untuk menjadi ahli dalam Darun Nadwah. Darun Nadwah ni satu forum think tank orang-orang Quraisy untuk fikir pembangunan masyarakat, pembangunan negara. Yang duduk dalam forum ini orang cerdik-cerdik saja. Dan Abu Jahal ni dia join kumpulan ni. Dia memang cerdik betul. Tapi Nabi sendiri gelarkan dia Abu Jahal. Abu maknanya bapa, Jahal maknanya bodoh. Bapa bodohnya engkau ni. Kenapa Nabi sendiri yang gelarkan? Dia asalnya bapa cerdik, tukar bapa bodoh. Apa sebab? Pertama, dia bunuh Sumayyah binti Khayyat, satu orang yang lemah, tak ada senjata, tapi bunuh pakai tombak, yang mana tombak itu dimasukkan mengikut kemaluan dia. Apa awak ni bodohmu ni? Itu yang start jadi Abu Jahal itu.
Sebab yang kedua, kata ulama, Abu Jahal ni dia bodoh sebab dia tahu Islam bagus, tapi dia tak nak masuk Islam. Dia dalam riwayat ada menceritakan ada 3 orang Quraisy yang sangat minat pada Quran. Abu Jahal, Abu Sufyan dengan Al-Akhnas bin Shuraik. Dia ni ketua Bani Zuhrah. 3 orang ni dia cukup suka dengar Quran. Tuan-tuan jangan ingatlah tuan-tuan suka Quran, tuan-tuan bagus. Memang bagus, tapi Abu Lahab, Abu Jahal pun suka dengar Quran. Bukan dengar, kena amal. Itu yang mustahak. Tiap-tiap malam dia sekodeng rumah Nabi nak dengar Quran. Sembunyi-sembunyi dia ralik dengar Quran. Satu hari 3 orang ni dia tak tahu sama-sama dia ni, seorang penyuruh sini, seorang penyuruh sini, seorang penyuruh sini. Dia sama dia tak tahu, dia sekodeng sama dia. Satu hari bertembung tengah jalan. Maka Al-Akhnas bila dah kata orang Pantai Timur berigak, dah kantoi berigak. Awak dengar Quran? Kata Abu Jahal, jangan cerita ke orang. Awak jangan cerita ke orang, biar pecah di perut, jangan pecah di mulut. Boleh bang, kawan simpan rahsia. Tapi Abu Akhnas tanya, atara Muhammadan yakzib? Bang, awak rasa Muhammad ni menipu ke tak? Muhammad ni menipu ke tak? Faqal Abu Jahal, ma kadzaba qattu wa kunna nusammihi al-amin. Setakat aku kenal dia daripada kecil, dia tak pernah menipu. Bahkan geng-geng aku daripada dulu panggil dia al-amin, tak pernah menipu. Walakin idza kana fi Bani Hashim as-saqayah wal rifadah wal musyawarah thumma takuna fihim an-nubuwah fa ay syai'in li Bani Makhzum. Habis kalalah selama ni puak gerabak dia jaga orang buat haji, moyang dia, toki dia, puak saudara dia jadi yang berhormat dekat kawasan kita, semua puak gerabak dia. Ada sekarang dia pula mengaku jadi Nabi. Habis aku Bani Makhzum benda ada jawatan. Dah lah jaga orang haji tak dapat, jaga pakej umrah tak dapat, jadi yang berhormat tak lepas. Semua pas dia. Rupanya Abu Jahal tak nak Islam sebab gengsi kebangsawanan. Dia tak suku dia je. Dia suku bangsawan di Mekah ada 3, Bani Makhzum, Bani Hashim, Bani Umayyah. Macam Khalid Al-Walid, Fatimah isteri kepada Abi Talib, Abdul Muttalib, tok Nabi, itu daripada Bani Makhzum. Jadi itu sebabnya dia benci Nabi. Jadi itu yang Nabi bila tahu mu ni bodoh sungguhlah, bukan dia tak percaya Quran ni betul, tapi kerana dia berasa takkan pas dia pok gabung aku nak jadi orang besar juga. Itu je. Sebab itu bila sebut Abu Jahal ni tuan-tuan, ada peranan yang sangat besar Abu Jahal dalam peristiwa Isra wal Mi'raj. Ini kita kena bincangkan juga. Apa sebab? Tidak keterlaluan kalau kita mengatakan Abu Jahal lah penganjur pertama ceramah Isra Mi'raj. Kita ni hak menganjur ceramah esok lusa ni penganjur yang ke berbilion-bilion lah. Penganjur pertama Isra Mi'raj Abu Jahal. Dia yang buatkan ceramah itu. Dalam kitab Al-Isra wal Mi'raj ada dibawakan satu hadis riwayat Imam Ahmad dan juga Imam At-Tabrani. Ada juga kata As-Suyuti riwayat daripada An-Nasai, Al-Bazar dan ramai lagi. Satu hadis menceritakan tentang mula-mula berlaku penceritaan Isra Mi'raj. Kata Ibnu Abbas, lamma kana lailatu usriya bi wa asbahtu bi Makkah fadhi'tu bi amri wa araftu anna an-nas mukadzibi. Pada malam aku diisrakan, kata Nabi, pagi esok aku dah berada di Mekah, dan kata Nabi aku begitu tertekan sekali, stres betul rasanya, sebab aku tahu annan nas mukadzibi, mesti orang ramai kata aku menipu. Confirm kalau aku cerita benda ini, confirm orang akan kata aku menipu. Faqa'ada mu'tazilan khazinan, maka Nabi pun duduk bersendiri dalam keadaan khazinan, bersedih. Nabi sedih. Tuan-tuan janganlah ingat Nabi balik pada Isra Mi'raj panggil, mau kau nak ceramah sikit malam tadi pergi ke mana? Tak, Nabi stres mikir
Kalau aku cerita orang tak percaya. Macam mana nak cerita? Macam mana nak dimulakan cerita ini? Nabi dalam keadaan tertekan duduk bersendirian. Famarra aduwullah Abu Jahal faja'a hatta jalasa ilaihi faqala lahu kal mustahzi'i hal kana min syai', faqala Rasulullah na'am. Tengah Nabi duduk depan rumah, agak termenung, melenguh begitu agaknya. Tiba-tiba marra aduwullah, lalulah si musuh Allah itu, iaitu Abu Jahal. Abu Jahal lalu depan rumah Nabi. Kemudian dia tengok Nabi duduk, dia pergi dekat. Dia duduk dekat Nabi. Jalasa ilaihi, dia duduk, faqala laukal mustahzi. Kemudian dia bertanya kepada Nabi dalam keadaan menganjing-menganjing lah, mustahzi, menganjing-menganjing, ngejek-ngejek. Hal kana min syai', Muhammad, anda cerita, ada berita terkini, ada perkhabaran terkini. Ulama membahaskan hadis ni, berbincang kenapa Abu Jahal sibuk jumpa Nabi, tanya apa hal pagi ni. Rupanya Abu Jahal ni dia ada satu perangai, tiap-tiap hari dia, bila dia ada masa, dia akan jumpa Nabi pagi-pagi untuk nak tanya apa perkhabaran terbaru. Sebab bagi dia Nabi ni selalu bawa khabar berita. Memang Nabi ni dia panggil Nabi. Nabi dia perkataan naba'a, naba' maknanya berita. Nabi ni pembawa berita. Rupanya tabiat nak tahu berita ini daripada zaman Abu Jahal lagi. Macam kita kan pagi-pagi buka surat khabar, tengok berita, tengok WhatsApp apa berita, kita ada kecenderungan nak tahu apa berita terkini. Jadi Abu Jahal zaman itu TV tak ada, Nabi lah jadi beritanya. Muhammad, apa cerita terbaru sekali? Ada cerita? Ada. Nabi orang baik, ada. Ma huwa, anda berlaku? Nabi jawab, usriya bi lailata, malam tadi aku Isra. Abu Jahal rasa ini sedap cerita ni. Ila aina, awak Isra ke mana? Berjalan ke mana? Ilal Baitul Maqdis. Baitul Maqdis? Baitul Maqdis. Suma asbahta baina zahranaina. Habis hak pagi-pagi buta ni hak ada ni mana ceritanya? Ada sini dah sekarang ni. Abu Jahal tak boleh nak terima cerita itu. Muhammad kata malam tadi dia pergi Baitul Maqdis. Tuan-tuan, Masjidil Aqsa ni bukan dekat. Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, jarak geografi moden 2066 km jarak sekarang. Kalau bawa kereta 35 jam non-stop. Itu pun kena ada naik ferry pula lagi untuk nak lalu Suez dan bagai lagi. Kalau dulu naik unta perjalanan 40 hari. Dia perjalanan ikut unta ni, ikut jarak unta. Normally unta berjalan 1 jam 5 km. Tiap-tiap hari unta berjalan 10 jam, maknanya 50 kilo. Bayangkanlah berapa jauh perjalanan. Jadi Abu Jahal dalam hati mikir, dia pergi ke Baitul Maqdis malam, pagi ni dia ada di sini. Falam yuri annahu yukadzibuhu makhafata an yajhadahu alhadith idza da'a qaumahu ilaihi. Kata Ibnu Abbas, Abu Jahal masa itu dia dah nak gelak dah, nak ketawa dah, tapi dia ni orang politik. Ni dia orang politik. Orang politik dan kepura-puraan tak dapat dipisahkan. Kuat pura-pura. Hati dia ketawa tapi dia kontrol. Annahu yukadzibu, dia nak mengatakan Nabi menipu tapi tak. Apa sebab? Ayyajhadahul hadith idza da'a qaumau ilaihi. Dia dah mula merancang, kalau aku gelak, nescaya Muhammad tak cerita kisah ni pada orang lain. Sebab hari pertama dia dah kena tentang gelak, mesti lepas ni kena lagi. Aku kena nampak berminat supaya dia cerita pula pada orang lain. Ini kelicikan politikus. Lantas kata Abu Jahal, ara'aita in da'autu qaumaka tuhaddithuhum ma haddathani. Muhammad, cerita awak ni sedap, tapi kalau kawan seorang dengar tak faedah. Gini, awak tak boleh ceramah kan? Tauliah tak ada, permit tak ada. Aku ahli majlis bandaraya, aku beri kau permit khas ceramah depan orang, tapi satu syarat permit, engkau cerita apa yang kau cerita tadi. Kau jangan kona cerita lain. Ma haddatsani. Nabi berjawab, "Naam, boleh lah. Lama kena gam. Lama dah Nabi kena gam, tak boleh berceramah." Sukalah dapat mikrofon semua. Jadi masa tu cerita dah viral dah. Dah viral dah.
Kalau WhatsApp group sekarang ni semua-semua ni dah, esok Nabi nak ceramah, jom ramai. Yang geng-geng NGO yang semangat-semangat agak dah bentang meja nak buat pendaftaran masuk Islam, semua dah kata, Nabi kalau ceramah memang ramai masuk Islam ni kan, tak menang tangan kita ni, jom, dah semangat dah semua. Abu Jahal pun kata, hayya ma'syara Bani Ka'ab bin Lu'ay, wahai sekalian Bani Ka'ab bin Lu'ay, mari. Dia sendiri buat announcement. Maka kalau orang tanya siapa penganjur pertama Isra' Mi'raj, Abu Jahal. Dia menganjur Ka'ab pertama. Dalam riwayat yang lain, kuntu fil hijr, kata Nabi, aku menyampaikan cerita Isra' berdiri di atas hijr Ismail, maknanya pentah utama tu dekat Kaabah, hijr Ismail, kawasan separuh bulatan. Berdiri di atas itu, orang semua dengar dia berceramah. Tapi yang dia panggil masa hari itu, ya ma'syara Bani Ka'ab bin Lu'ay, wahai sekalian Bani Ka'ab bin Lu'ay. Dia Ka'ab bin Lu'ay ni induk kepada suku Quraisy. Dia kalau tengok nama Nabi kita, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Ka'ab bin Lu'ay bin Fihir bin Nazar bin Kinanah sampailah bin Adnan. Jadi Ka'ab bin Lu'ay ni dia induk. Dia ada 3 orang anak, Hushaish, Adi, Murrah ada 3 anak, Kilab, Taim, Yaqazah. Kilab dia dapat anak nama Qusay ni keturunan Nabi kita. Murrah dapat anak nama Yaqazah, dapat anak Makhzum ni keturunan Abu Jahal. Jadi dia sebut satu nama, 2 puak boleh datang yang besar, puak yang besar. Jadi bila dia panggil saja di hadapan Nabi pun bercerita. Bila Nabi bercerita, tuan-tuan, orang-orang yang tadi bersemangat semua cemuh Nabi. Ada yang tepuk dahi, ada yang ketawa, ada. Qala fa min baini musaffikin wa min baini wadi'in yadahu ala ra'si muta'ajjiban, kata Ibnu Abbas. Ada orang yang tepuk tangan, bravo nganjing. Ada yang letak tangan di kepala, tepuk dahi, Allah, ngapalah Nabi cerita benda pelik-pelik. Apa salah cerita pasal adab berjiran ke, tajuk taat ibu bapa ke, jagalah keselamatan di musim wabak ke, taat SOP ke, cerita-cerita biasa. Nyentang cerita aku naik burak buka atap terbang, jumpa iprit tembok pakai Allah, letih. Peluang bukan selalu dapat, bila dah dapat bawa cerita pelik-pelik. Ini orang mentang Nabi betul-betul sedih ketika itu. Masa itu Abu Jahal gembira sebab dia berjaya buat character assassination. Apa makna character assassination? Dia berjaya bunuh image Nabi. Orang politik ni nak bunuh image, tuan-tuan. Orang tu baik, kita buatkan jadi tak baik. Dapat buat begitu, politikus cemerlang lah namanya. Nabi dihormati, sebab itu ajarannya diterima. Sekarang ni kita ubah jadi dia manusia paling hina. Tambah lagi dia gila pula lagi. Gila lah, pergi tengah malam balik dalam masa 1 malam. Dan memang dia berjaya. Ramai orang yang bungkus tikar balik. Kalau kata Aisyah, fartaddan nas, ada di kalangan orang yang ngikut Islam ketika itu murtad. Kita tak sampai hati nak sebut murtad, tak sampai hati. Tapi ramai yang pecah perahu, keluar parti, masuk NGO saja. Ada kecewa dengan Nabi. Abu Jahal dan kawan-kawannya berjaya dah, kita berjaya. Muhammad lepas ni habis dia. Tapi ada seorang penasihat kata, bang, kalau setakat puak-puak lain ni, kawan tak percaya Muhammad akan gagal dalam perjuangan. Apa sebab? Ada satu orang ni bang, kalau awak dapat pengaruhi dia punya cakap, satu je dia bagi keputusan, semua orang akan ikut. Siapa dia? Abu Bakar. Abu Bakar tak join ceramah itu, dia duduk di rumah. Abu Jahal tengok Abu Bakar tak ada, jom kita pergi rumah Abu Bakar. Maka ramai-ramai lah orang Islam dan orang kafir datang sekali ke rumah Abu Bakar. Tuan-tuan boleh bayang, daripada Kaabah pergi ke Hotel Hilton kat KFC tu kan, jalan ramai-ramai. Abu Bakar terkejut tengok daripada luar orang bagi salam,
tengok yang datang orang Islam dan bukan Islam. Wah, kata Abu Bakar, ini rare, jarang berlaku begini. Biasa kalau datang orang Islam saja atau datang orang kafir saja. Bila gabung dua-dua ni, ini hebat betul ni. Kerajaan perpaduan ke apa ni, apa cerita ni? Datang ramai-ramai. Datang Abu Jahal, dia nak kata putus pada Abu Bakar. Abu Bakar, awatusaddiquhu annahu dhahaba lailata ila Baitul Maqdis wa jaa qabla an yusbih? Abu Bakar, awak tahu tak kawan awak dah buat perangai? Dia cerita, dia boleh kata dia pergi ke Baitul Maqdis satu malam. Dia pergi malam tadi, balik subuh tadi, ada dah di Mekah ni. Jadi kami nak putusan pada awak percaya ke tak? Ni orang tertunggu-tunggu ni jawapan Abu Bakar. Jawapan Abu Bakar menentukan masa depan Islam. Kalau salah jawab, habis Nabi. Tapi Abu Bakar ini, na'am, inilah usaddiquhu fima huwa ab'adu min zalika, usaddiquhu bi khabaris sama' fi ghadwatin aw rawhatin. Kalau setakat dia pergi Baitul Maqdis balik semula pagi tadi, tak ada hal aku percaya. Percaya apa? Bapak jauh ya, kata Abu Jahal. Selama ni aku percaya dia dapat berita pada langit. Ada masa dia dapat berita dari waktu petang, waktu pagi. Hak tu pun aku percaya setakat dia pergi Baitul Maqdis. Tak ada hal, dekat sangat, bukannya pergi ke langit. Hak langit aku percaya. Habis mau percaya, aku percaya. Orang Islam masa tu semua lega. Yang dah nak 50-50 nak keluar parti, nak pindah parti, lompat parti, bagai-bagai ni, terus kukuh balik prinsip dan pegangan mereka, pegang balik Islam. Abu Jahal tepuk tangan, tepuk dahi. Dek kerana itulah Abu Bakar As-Siddiq digelarkan As-Siddiq. Dialah penyelamat suhu politik Mekah yang begitu panas ketika itu. Orang dah hampir undi tak percaya dah kepada Nabi. Ketua-ketua bahagian ni dah tak percaya dah ke Nabi ketika itu. Nak tutup cawangan belaka dah. Tapi yang balance kan Abu Bakar. Sebab itu dalam suasana kita sekarang pun, kita sangat perlukan watak Abu Bakar ini. Orang panas, orang kelahi, kena ada Abu Bakar yang meredakan. Tapi sayang kita tak ada Abu Bakar. Yang ada tukang bakar ramai, kerja membakar ke siang malam, tak hamda dia nak. Sebenarnya cerita duka cerita ni banyak, tapi kita tak dapat nak teruskan kerana faktor SOP. Namun yang pentingnya tuan-tuan, inilah antara asam garam keperitan yang Nabi SAW hadapi. Bukannya senang. Dalam kesedihan itu, untuk memujuk hati Nabi, Allah bawa dia pergi Isra wal Mi'raj untuk menghiburkan. InsyaAllah pada malam esok masjid kita akan mengadakan ceramah. Ini ceramah perdana Isra wal Mi'raj yang akan disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Radhi Muhammad Radhi bin Idris. Jadi kepada tuan-tuan yang berkelapangan, dijemput datang beramai-ramai pada hari esok mengikut peraturan yang ditetapkan. Dan insya-Allah ada sedikit kudapan dan jamuan kita sediakan, berkongsi-kongsilah rezeki. Dan yang kedua nak dimaklumkan ni, mohon belas ihsan daripada tuan-tuan puan-puan sekalian. Anak-anak kafar kita seramai 600 orang lebih. Mereka ni bila balik di waktu petang, bila berkumpul di pintu luar, matahari panas tu memang tepat, matahari petang sekarang ni pula panas 32 darjah, 33 darjah. Jadi kami cadang nak memasangkan awning, orang Melayu panggil sengkuak, macam tutup sikit daripada cahaya panas itu. Jadi kepada tuan-tuan yang sudi untuk nak membantu, menyumbang, memberikan kesejukan sedikit pada anak-anak kita yang datang mengaji di sini, bolehlah membantu pihak kami, sama-sama menyumbang. Kita sediakan satu tabung besi di tiang sana, tabung yang tertulis tabung masjid. Itu tuan-tuan kita khaskan untuk membuat awning. InsyaAllah dengan sumbangan itu, setiap kali anak-anak kita dapat berteduh daripada kepanasan, moga-moga Allah beri balasan pada kita, beri keteduhan yang sama ketika di kepanasan padang mahsyar. Mudah-mudahan dia sama-samalah kita membantu. Sekadar itu, sebelum berpisah kita tutup pertemuan dengan sedikit doa, moga majlis diberkati ilahi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma arzuq baladana Pahang Darul Ma'mur khasatan wa sairil biladil muslimin amatan as-sakha wan nama war rakha wa fadha bihifdzika min kulli makruh ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam
wa na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya kafi ya syafi ya wafi ya hamid ya majid, idfa' 'anna kulla ta'bin syadid waqfina minal hadi wal hadid wal maradi syadid wakshif 'anna minal bala'i ma la yakshifu ghairuka. Allahumma inna nastaghfiruka innaka kunta ghaffara, tahassanna bizil izzati wa atasamna bi rabbil malakut wa tawakkalna 'alal hayyil ladzi la yamut. Allahumma asrif 'an wilayah Pahang Darul Ma'mur wa mali ziya wa sa'iril bilal muslimin hadzal waba wa qina syarrid da' wa najjina min jami'in anwa'il bala bi lutfika ya latif innaka 'ala kulli syai'in qadir. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.